Jadi kalau orang Indonesia itu semuanya suci gitu. Apa yang kalian katakan pada kami itu suci. Menyatakan kami ni Melayu malas, Melayu Malaysia tu malas, macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Salam Pancasila. Kiranya rahmat Tuhan selalu bersama kita semua. Ya, mungkin masih ingat video dari netizen negara tetangga yang menanggapi video-video netizen Indonesia dalam polemik unggahan Intan Nurliana. Namun kita tidak melihat dari polemik unggahan Intan Nurliana yang telah reda. Akan tetapi salah satu statement dari netizennya yang seakan menyalahkan orang Indonesia yang berkata Melayunya Malaysia malas. So saya baru lepas mandi, baru saya tengok buka phone kejap, saya tengok Intan Nurliana minta maaf. Jadi ternyata seluruh warga Indonesia yang telah menghina kami harus minta maaf gitu. Kami tak perlu minta maaf ataupun tak perlu maaf. Tak perlu memaafkan ni tak perlu. Jadi sebahagian baik, sebahagian lagi tidak baik. Jadi kalau orang Indonesia itu semuanya suci gitu. Orang Indonesia itu semuanya suci gitu. Gitu. Apa yang kalian katakan pada kami itu suci. Macam-macam ya dekat YouTube ya, YouTuber Indonesia cuba menjatuh-jatuhkan kami. Mengatakan kami negara miskin. Menyatakan kami negara mundur. Menyatakan kami ni Melayu malas, Melayu Malaysia tu malas, macam-macam dikecam ya. Kalau bahasa Indonesia menghujat, kalau bahasa sini mengecam, macam-macam ya, macam-macam. Ya, jika dicermati statement tersebut sebagai reaksi atas serangan warganet Indonesia. Namun jika ditelusuri, istilah-istilah ini awal mulanya bukan dari orang-orang Indonesia. Istilah ini sebenarnya sudah lama dikenal dan istilah ini pun kembali viral di jagat maya ketika salah satu usahawan wanita asal Kamboja yang mengunggah videonya dan membuat berang warganet negara tetangga. Baru tak saat saya jumpa dengan satu orang, dia satu kontraktor Melayu. Saya tanya dia, pekerja you datang daripada mana? Dia kata, oh, datang daripada Indonesia, datang daripada Thai. Melayu tak ambil? Melayu ambil lah. Apa tak banyak. Melayu ambil 100, dapat lekat lah 3 orang. Kenapa? Panas lah. Nak bekerja tu panas sampai tak mau kerja. Jadi kalau tak mau kerja, orang lain masuk lah. Lepas tu negara kita lah ni dah 7 million orang asing. Sebab kita tak mau kerja. Bila saya kata orang Melayu malas, marah saya. Orang Malaysia berkata orang Melayu kita ni pemalas. Abang setuju ke tidak? Melayu pemalas Saya malas cakap bahasa Melayu tu. Sensitif Betul lah tu, setuju. Itu memang betul setuju. Orang Melayu kita malas, setuju. Banyak pun Melayu sekarang malas. Tak ada kerja, terus tak nak kerja. Kan memang betul lah. Ya, betul. Malas. Tak nak, macam fikiran orang tak terbuka tak. Macam sekarang ni boleh je bisnes ke. Buat apa-apa je lah asalkan benda tu macam bisnes, dapat duit. Depends ke? Ada yang malas, ada yang tak. Sebab kebanyakan memang macam tu pun. Kita sendiri nampak. Sekarang kita nampak sekeliling kita memang banyak malas. Yang gelandangan pun banyak yang Melayu. So kita boleh tahu dari situlah yang diorang ni. Melayu pemalas. Oh, kecoh betul. Cerita pasal Melayu pemalas ni. Tapi sebenarnya cerita Melayu pemalas ni yang bagi famous ni bukan makcik ni sebenarnya. Statement ni dah lama saya dengar Melayu pemalas ni. Siapa yang buat statement ni famous? Siapa lagi? Tun lah. Kan? Tun sampai sekarang cakap Melayu pemalas. Tapi okey je. Orang Melayu tak marah pun bila Tun cakap benda ni. Baru ni dia cakap lagi perkara ni. Masa dia dengan KJ dekat keluar sekejap. Dia cakap lagi Melayu pemalas. Okey je orang Melayu. Tak adalah marah sangat. Kan? Tapi yalah, parti dia tak dapat menang, hilang deposit. Itu sajalah. Tapi lepas ni, sekarang ni elok je dia jadi penasihat ekonomi dekat 4 negeri. Tak ada pun orang marah. Kalau marah sangat Tun cakap Melayu pemalas, pasal apa 4 negeri ni lantik dia penasihat ekonomi? Mestilah orang Melayu marah. Tak marah pun. Mana okey lah tu bila Tun cakap benda tu. Tapi saya sebenarnya sokong cakap Tun tu. Bila Tun kata Melayu pemalas. Nak marah lah. Saya nak cerita sikit. Pasal apa saya kata Melayu pemalas. Saya ambil contoh. Orang berniaga. Daripada 10 orang Melayu, berapa orang yang berniaga? Mungkin seorang je. 9 orang tak nak berniaga.
9 orang tu suka makan gaji. Tak kisahlah makan gaji dengan siapa, swasta ke, kerajaan ke, GLC ke, dia takkan terfikir nak berniaga. Padahal Nabi dia kata, berniaga tu 90% rezeki. Dia tak nak berniaga. Dia nak juga makan gaji. Okey, yang berniaga pula nak cepat kaya. Buat produk, produk tak ada kualiti, lepas tu scam agent. Suruh agent beli pukal banyak-banyak. Lepas tu produk tu boleh jual tak boleh jual, dia tak kisah. Yang penting agent dah beli banyak-banyak. Tu scam lah tu. Yang jadi kontraktor pun malas. Malas nak belajar jadi kontraktor, malas nak jaga pekerja, malas nak belajar pasal kewangan, malas nak belajar pasal project management. Yang dia tahu lobby project. Lobby project dia tu pandai lah. Lepas tu dapat project, malas nak buat. Bagi kat China. Projek 10 juta, dapat 100 ribu. Orang yang kaya, Cina. Yang miskin, Melayu, dapat 100 ribu tu. Happy dah dia. Malas dah tu. Ya, kita tahu bahawa orang Melayu tak nak buat kerja-kerja tertentu. Sebab itu orang asing datang. Daripada zaman saya kecil lagi, orang Cina, orang India datang. Pasal orang Melayu tak mau buat kerja. Tak mau kerja dalam lombong, tak mau kerja dalam estate. Jadi dengan itu orang asing datang dan kemudian mereka tinggal di sini dan kita sekarang ini pun 2 million lebih orang Bangladesh datang sini dan mereka berjaya. Kita boleh buat benda itu semua tapi kita saja tak mau buat. Itu saya kata sengaja lah. Saya tak tahu pasal apa. Pasal kata kononnya gaji rendah. Tapi gaji yang nak dibayar kepada pekerja Melayu lebih tinggi daripada kepada orang lain. Umpamanya dalam restoran mama umpamanya, dia sanggup bayar RM3,000 sebulan. Orang bukan Melayu dapat cuma RM1,500. Tapi masih tak dapat bekerja. Kononnya kerja dalam restoran teruk, kerja semua kerja teruk. Sampai duduk dalam restoran aircon pun teruk, kerja dalam supermarket pun teruk. Saya tak tahulah apa dia teruk. Nak kata gaji tak bayar, orang bayar. Ya, dari statement tersebut dapat dikatakan bahwa asal muasal istilah yang dibuat sebagai labelitas ini hal ihwalnya dari dalam negeri sendiri. Dan warga negara luar termasuk dari Indonesia hanya mengikuti istilah yang berkembang di suatu tempat dan mengikuti apa yang mereka lihat maupun mereka dengar. Ya, dari statement tersebut, hal inilah yang membedakan dengan warga negara Indonesia. Orang Indonesia adalah perantau ulung dan apapun pekerjaannya akan dilakukan, apalagi sudah hidup di negara orang, sehingga tak heran di beberapa negara ada banyak warga negara Indonesia. Korang tengok rakyat Indonesia, Bangladesh, Pakistan dan sebahagian daripada negara Arab lainnya, mereka sanggup keluar mencari rezeki di pelbagai negara. Pergilah ke Eropah, Amerika, Asia Tenggara dan seluruh pelosok dunia. Anda mesti akan melihat mereka ini kan. Mereka ni tak kisah pun apa jenis pekerjaan sebab walau kerja sebagai seorang buruh, ianya tetap sebuah pekerjaan. Dan ramai dalam kalangan mereka pun sudah berjaya membina sebuah kehidupan yang baik di luar negara. Jadi saya nak menyerulah kepada semua rakyat Malaysia yang tak ada peluang untuk membina kerjaya ataupun mendapatkan pekerjaan di negara ini untuk keluar merantau ke negara asing hatta ke Afrika sekalipun untuk mencari peluang membina sebuah kehidupan yang baik. Jangan memilih pekerjaan apa pun selagi mana ianya halal, teruskan walau ianya sekadar pengutip buah apple. Dan yang paling penting, pergilah dengan cara yang betul, bukan jalan belakang. Tolong jangan lagi anggap yang kita ni macam standard rakyat Korea dan Eropah. Kita tak ada beza pun seperti negara miskin lainnya. Kita harus berpijak pada realiti. Maka tak heran ketika pemerintah Indonesia pernah membekukan pengiriman tenaga kerja ke negara tetangga ini. Pengusaha-pengusaha di negara tetangga ini pernah kewalahan karena kekurangan tenaga kerja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.